Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ke program advokasi ilmuwan Majlis Profesor Negara bersama Utusan Malaysia RTM Radio Television Malaysia di Universiti Malaysia Kelantan. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup penting untuk masa depan negara, untuk masa depan bangsa dan untuk masa depan kita semua, iaitu bertajuk 2020 jurang semakin melebar. So kita ada lagi 5 tahun untuk mencapai wawasan 2020. Adakah tercapai wawasan tersebut ataupun adakah jurangnya semakin melebar dari segi jurang ekonomi, dari segi jurang kaum, jurang sosioekonomi dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita mempunyai 3 ahli panel yang cukup arif tentang topik masing-masing. Bersama-sama saya, di sebelah kiri saya paling dekat ni, handsome orang dia, iaitu yang berbahagia Profesor Rosdi Abdul Rahman, penolong Naib Chancellor UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Bagi tepukan. Dr. Rosdi, Profesor Rosdi mempunyai pengalaman ataupun mempunyai kelayakan yang cukup baik. Saya tak perlu nak sebut satu-satu pasal terlalu panjang. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang hartanah atau property. Di sebelah beliau, yang manis, cukup manis ini, orang jauh daripada Sarawak, etnik Dayak. Dia cukup kagum mengatakan beliau adalah etnik Dayak daripada Iban. Ya. Beliau adalah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Madeline Burma, Tertepuk ni. pensyarah ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah dia mengkhususkan dalam bidang ekonomi pembangunan. Dan paling hujung sekali, yang paling comel tu, beliau ialah yang berbahagia Profesor Dr. Nik Maheran Nik Muhammad. Bagi tepukan. Seorang profesor keuangan ataupun finance dari Universiti Malaysia Kelantan. Jadi sebelum kita memulakan tajuk kita yang besar ni, saya ingin memberi sedikit mukadimah. Saya tertarik apabila membaca tulisan daripada Timbalan Setiausaha Agong Majlis Profesor Negara sendiri, iaitu Profesor Dr. Kamarudin Mat Said. Apabila beliau menulis, kalau kita baca dalam Utusan Malaysia hari ini, ada keluar tulisan dia bertajuk Malaysia semakin maju, jurang kehidupan semakin melebar. Persoalannya, adakah wujud jurang kaya, miskin atau berada tidak berada? Ini harus menjadi kebimbangan kita semua, terutamanya di Malaysia. Jadi soalan saya yang pertama, kalau boleh saya tanya kepada Profesor Rosdi. Adakah Malaysia kini sedang menghadapi ataupun sedang berhadapan dengan senario yang membimbangkan ini, di mana kita memperlihatkan ada jurang yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana yang orang semua mengatakan di India contoh dia mempunyai satu kumpulan yang kaya terlalu kaya, yang miskin tidur di atas jalan. Jadi adakah kita akan sampai kepada tahap tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum jawab soalan Datuk, saya kena share sikit sebanyak dengan Datuk. Datuk tadi, the words Datuk sebut tu excited kita, teruja kita. Tetapi sebenarnya saya rasa bagi pihak saya lah, masih banyak orang yang lebih arif dan yang mempunyai otoriti dalam bidang ini. Tetapi kerana ianya menyentuh, sebagai anggota masyarakat, pasti perkara ini menyentuh kita, dan saya anggapkan ini satu sesi perkongsian, dan siapa tahu nanti kita dapat mencetuskan idea-idea yang mungkin akan diangkat oleh pihak yang berwajib untuk kita tindak lanjuti. Now, sebelum saya pergi spesifik pada soalan Datuk, kalau Datuk izin lah Ya, silakan. Saya ingat cerita jurang ni, I think kita kena put in proper perspective. Saya rasa kalau saya boleh guna istilah Datuk, I think it is inevitable. Dalam bahasa kita yang muda, tidak boleh tidak. Jurang ini dia tidak akan mungkin kita zerokan ataupun kita sifarkan. Tetapi persoalannya, dan jurang itu seperti yang Datuk sebut tadi, saya ingat banyaklah daripada sisi pendidikan, sisi ekonomi, sisi digital, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya boleh sebagai permulaan,
Saya daripada banyak pengamatan dan pembacaan, saya rasa yang paling fundamental, yang paling kritikal sebenarnya is the economy. Sebab jurang ekonomi itu hampir mempengaruhi, dia mengganggu gugat semua perkara yang lain. For a very simple reason, ataupun untuk alasan yang paling sederhana, paling mudah, apabila ekonomi seseorang itu, dia ada kapasiti, dia boleh untuk mendapatkan segala benda yang dia inginkan untuk menjalani hidup decent ataupun hidup yang selesa. Now, balik kepada cerita kita ya, kepada spesifik Datuk, saya ini masalah orang akademik ni dia bercakap tak boleh berhenti. Datuk kena stop lah. Bahaya nanti. That's the problem with academician. Cikgu. Spesifik kepada soalan yang Datuk tanya tadi, sebenarnya kita kalau kita balik lah ya, kalau kita balik dia tidak berdiri sendirilah Datuk. Dia tidak berdiri jurang ni pada saya lah, kita tak boleh tengok jurang as per jurang. Because banyak perkara yang nanti diganggu gugat, banyak juga perkara-perkara lain yang nantinya dipengaruhi, dikesani oleh jurang ini sendiri. Kemiskinan satu isu. Dan kita, kalau saya boleh balik kepada sejarah, kita bermula pasca kemerdekaan kita berada dalam lebih kurang 70-75% warga kita miskin. Dan hari ini alhamdulillah kalau berdasarkan statistik kita, tetapi saya tahu kawan-kawan saya mungkin tak setuju, kerana garis kemiskinan itu adalah merupakan sesuatu yang diubah-ubah. Jadi tergantung ataupun tertakluk paras itu tadi, percentage kemiskinan yang berlaku di negara kita itu sebenarnya dalam satu bahasa boleh kita manipulate, ataupun dalam erti kata yang lain melambangkan keadaan sebenar. Tetapi hari ini alhamdulillah data resmi kita berada di satu keadaan yang very encouraging, yang sungguh memberansangkan. Dan saya ingat kejayaan ini bukan kita syok sendiri, bukan kita rasa kita dapat. Sebab saya dalam beberapa, seperti saya katakan tadi, pengamatan dan pembacaan, United Nations sendiri iktiraf apa yang dilaksanakan di negara kita Malaysia sebenarnya membuahkan hasil. Detailnya kalau kita nak, kita boleh ceritalah. Jurang spesifik, balik kepada zaman itu, kita sebenarnya kalau kita tengok balik lampau, kita, I think, ini pun sama juga, indikator yang kita boleh gunakan banyak. Tetapi yang paling sering, yang paling lazim digunakan sebagai indikator untuk melambangkan gap ataupun jurang ini, tadi inequality, tadi Datuk Zani menggunakan istilah inequality, ialah Gini coefficient ataupun pekali Gini. Dan obviously orang-orang dalam akademik dia lihat pekali ini, indikator ini, dan tambah baik berlaku sebenarnya. There are improvisation, ada perkara yang ditambah baik, sehingga hari ini saya ingat ada beberapa lagi indikator yang diorbitkan dalam suasana atau dalam situasi untuk sementara mungkin di peringkat akademik. Palma, kalau tak salah ada Palma Index, ada thesis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdasarkan Gini, pekali Gini yang menjadikan the standard of the measurement, kayu pengukur penanda aras, kita pernah berada di 0.6. Dia 0.6 ni menunjuk 0 is equal. Kalau 0 kita berada di equal, 1 kita berada di perfect inequality. Itulah senario dia. Dan kita pernah berada di 0.6. Kita bergerak turun sedikit. Saya ingat di pertengahan 2000, tahun 2004, 2005 sekian, kita naik balik. Pekali Gini itu menunjukkan peningkatan sehingga melambangkan jurang itu makin membesar. Tetapi follow on to that, sampai ke hari ini saya rasa alhamdulillah data resmi yang saya dapat lihat menunjukkan ada sedikit penurunan. Namun walaupun ada penurunan, saya ingat kita kena put on record. Kadang-kadang penurunan ini saya tak berani untuk mengatakan, tetapi daripada apa yang saya lihat, penurunan itu sebenarnya is almost insignificant. Penurunan itu hampir tidak signifikan sama sekali. Kerana kita masih berada di 0.4, ada yang menyatakan 0.43, ada yang mengatakan 0.41. Angka ni pun saya bermalulah kadang-kadang sebab Okey Prof. Semasa pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, beliau menyatakan bahawa tidak wujud lagi kemiskinan tega, 0%. Jadi tetapi kalau kita tengok secara layman's lah, macam saya orang biasa, dia kerjaan menaikkan minimum wage kepada RM1,200. Sedangkan kemiskinan bandar tu sendiri berada pada tahap RM1,500. So jadi mana tu? Macam mana tu dari segi perkiraan tersebut? Again, seperti saya katakan tadi, ini kan dia tergantung PGK, paras garis kemiskinan. Kalau kita bring up the paras kemiskinan, banyak orang yang tadinya tidak berada di dalam kategori miskin akan menjadi miskin. Likewise, kalau kita bring down ataupun kita adjust ke bawah,
paras garis kemiskinan tadi, orang yang tadinya berada dalam kategori miskin mungkin tidak miskin. Tetapi hakikatnya sebenarnya because PGK itu pun ada dasar dia. Ada dasar universal yang digunakan, barang makanan dan juga bukan makanan yang diperlukan untuk seseorang individu itu melalui melaksanakan menjalani kehidupan yang normal. Saya ingat hari ini kalau kata zero saya rasa susah untuk kita terima sebab kita masih melihat keadaan-keadaan di mana masyarakat kita terutama di Kelantan. Saya kebetulan banyak juga kesempatan berinteraksi dengan masyarakat di Kelantan. Di Kelantan ini masih ada kelompok yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ada yang miss makan pun. Dan seperti saya pernah sebut dalam banyak kesempatan, dalam kesempatan yang lain, saya merasa sangat duka cita apabila hari ini saya lahir di Kelantan, besar di Kelantan, hari ini berkhidmat di Kelantan. Dulu tidak ada orang yang scavenge di tong-tong sampah di Kelantan. Tapi hari ini perkara ini sudah menjadi satu perkara yang saya sering lihat. Pertama kali saya lihat macam terpukul betul. Apakah kita semakin parah sehingga warga kita, anggota masyarakat kita sanggup untuk buat. Pada saya kerja itu it is not a fun thing to do. Bukan satu kerja yang menyeronokkan. Jadi kalau menjawab soalan Datuk, saya rasa no, we are not at zero ya. Kita belum berada di zero. Miskin Tegar masih ada. Data resmi kita di Kelantan ini masih ada. Kalau kita istilahkan KIR, ketua isi rumah ataupun pendapatan isi rumah, anggota isi rumah yang berada di dalam kelompok miskin Tegar, apalagi dalam kelompok miskin. Dr. Madeline. Ya. Doktor adalah pakar dalam bidang ekonomi pembangunan. Jadi apa pandangan doktor tentang jurang tersebut? Terutamanya kalau kita tengok interstate ataupun inter Malaysia dengan Malaysia Timur dan sebagainya. Di Sarawak masih lagi ketinggalan. Ya? Sama ada realiti atau apa ilusi. Ada setengah mengatakan bahawa perkara tersebut akan berjalan, pembangunan akan berjalan hasil daripada bajet baru-baru ini. Tapi ada juga mengatakan itu adalah bajet politik for Sarawak. Jadi boleh doktor ulas sikit. Ya. Okey, terima kasih ya. Suara saya rock sikit hari ini. Satu mungkin sebab makan roti titap pagi-pagi tadi dekat Kopitiam ya. Terima kasih Kelantan. Terima kasih UMK ya. Izinkan saya untuk memberi pandangan saya terhadap tajuk yang kita ingin kupaskan hari ini ya. Yang saya seronok di situ, dia ada persoalan di situ. Yeah. Dia bukan satu kenyataan ya. Adakah jurang semakin melebar ya? Cara saya menjawab ni, saya ingin melihat dia dari dua perspektif ya. Pertama sebagai seorang ahli akademik, yang kedua sebagai rakyat biasa, ketiga sebagai orang Iban. Penting tu, yang sebut orang Iban tu. Pertama sebagai seorang ahli akademik, kita boleh katakan ada yang semakin melebar, ada yang kekal dan ada yang semakin baik. Okay? Nanti saya akan huraikan yang mana yang melebar, yang makin baik. Sebagai rakyat jelata, saya akan memberi pandangan saya. Sebagai orang Iban, emosi saya lain sedikit. Okey, sebagai ahli akademik, yang ketara sekali ialah yang ingin saya jelaskan di sini, tadi saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Profesor Rosdi. Ahli akademik suka menggunakan statistics. But statistics, the way I learned statistics at UKM, my professor pernah kata, statistics don't lie, statisticians do. So, jadi bermaknanya di sini, kita boleh menggunakan statistik untuk meletakkan angka di mana kita nak letak dia. It is always like what you say, half full and half empty. Yeah. Jadi, okey. Yang kita kena terima hakikat, ada orang yang mengatakan, khususnya dalam Facebook lah, ramai di kalangan kita ni suka, lebih suka merujuk kepada Twitter, lebih suka merujuk kepada media sosial untuk merujuk kepada data, termasuk pensyarah. Yang pertama sekali, kita perlu menerima hakikat bahawa pertama sekali ialah Malaysia antara negara di dunia, saya menyatakan di dunia dari kajian saya sudah membuat kajian tentang kemiskinan daripada zaman 80-an. So ini data yang saya boleh kutip. Malaysia antara negara yang paling berjaya, yang paling berjaya di negara-negara sedang membangun dari segi menurunkan kadar kemiskinan. Yang itu kita kena terima hakikat itu. Yang mengatakan ini bukan kerajaan Malaysia saja, tetapi Bank Dunia, maknanya institusi antarabangsa, kedua IMF. Jadi bermaknanya kita boleh mengatakan bahawa kita ni antara yang berjaya. Okey.
Tetapi walau bagaimanapun dari segi agihan pendapatan di sini kita masih ada sedikit yang perlu kita lakukan ya. Dari segi agihan pendapatan tadi disebut bahawa kita sering merujuk kepada pekali Gini ni ya. Pekali Gini ni adalah pakcik nama Gini ni, dia menghasilkan satu pekali antara kosong dengan satu. Kalau kosong tu maknanya negara tu memang perfect lah, tak ada orang miskin. Ataupun tak ada orang yang kaya, semua sama rata. Tapi impossible dalam dunia ada orang sedemikian ya. Mungkin syurga atau neraka, whichever. Okay. Yang kedua ialah kita kata kalau dia nilai 1. Jadi nilai 1 tu bermaksud semua orang tidak seimbang, pun tidak juga wujud begitu. Jadi biasanya angka ini adalah antara 0.4, 0.5. Malaysia kita berlegar di sekitar 0.4, macam disebutkan tadi, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tetapi bagi saya, angka itu hanya memberi gambaran. Dia sesuai untuk kita sebagai ahli akademik, orang ahli akademik especially yang matematik, statistik tu. Kalau dia tak nampak angka, mata dia terus kabur. Dia kata itu bukan maksudnya bukan ahli akademik. Tetapi itu realitinya ialah memang ketidakseimbangan kita semakin menurun ya. Tetapi kita perlu ingat ya, dalam kajian tentang ketidakseimbangan, kita ada dua cara kita melihat dia. Satu yang kita gelar sebagai horizontal inequality, iaitu ketidakseimbangan antara, contoh, Melayu, Cina, India. Kesian orang Iban tak dalam cerita tu. Okay, selalunya begitu, data Malaysia, MCI, Melayu, Cina, India. Lepas tu kami di lain-lain. Okay, so itu dikategorikan sebagai horizontal inequality, maksudnya ketidakseimbangan secara mendatar. Sekarang di Malaysia isunya bukan lagi ketidakseimbangan mendatar tetapi keseimbangan menegak. Ya, contoh di kalangan orang Melayu, antara yang miskin Melayu dengan pertengahan Melayu dengan atasan Melayu, itu yang kita persoalkan. Antara India begitu. Jadi maknanya intra, yang tadi adalah inter. Saya selalu kata kepada student saya, kalau nak tahu apa intra dengan inter, you ingatlah bas intra-kota. Intra-kota tu maksudnya dia berlega di Kuala Lumpur je. Jadi bermaknanya, kalau kita nak melihat inter, memang kita melalui dasar ekonomi baru kita, dasar pembangunan nasional kita, dasar wawasan negara, kita telah berjaya mengurangkan ketakseimbangan secara horizontal. However, walau bagaimanapun, yang mula dipersoalkan, yang kita sudah mula mendengar suara-suara yang berlegal dalam apa kata orang, media sosial ini, kenapa orang kaya Melayu semakin kaya? Kami dekat Kelantan ni, maka OTT tak kerja. So jadi dia kata ketakseimbangan ini yang kita khawatiri. Dan ini yang sebenarnya mula ketara sekarang. Dan perkara-perkara inilah yang mula dipersoalkan. Dan kalau kita lihat kajian ketidakseimbangan, inilah yang menjadi persoalan kita sekarang. Antara orang Melayu dalam kalangan orang Melayu di atas dengan orang Melayu bawah, begitu. Yang itu kita takut. Sebab dalam kita cuba menyelesaikan masalah horizontal ini, jangan kita alpa, yang ini juga perlu kita fikirkan. Sebab jurang itu kalau tidak dibendung, ia akan menjadi semakin lebar. Dan bila dia menjadi semakin lebar, kesan politiknya amat berat sekali. Kalau tadi boleh kita bendung sebab kita ada parti politik yang MIC-nya lah, MCA-nya lah, UMNO-nya, orang Iban, PBDS-nya lah dululah. So kita di very ethnic. Aduh, pening kepala saya. Saya sering cakap dengan student saya, kalau terlanggar orang dekat jalan raya, the first thing dia tanya, bukan dia tanya siapa orang tu, dia tanya, Melayu ke Cina ke India, kesian ya. Alright, balik kepada cerita ni, orang Iban ni banyak cerita dia. Okey, satu lagi yang perlu kita fikirkan juga ialah perkara yang selalu kita lupa ialah berkaitan dengan ketidakseimbangan yang lain ya. Pertama sekali ialah tadi ialah ekonomi ya. Yang kedua yang saya ingin sentuh ialah ketidakseimbangan dari segi peluang. Dan peluang ini sukar dikira. Jarang sekali konsep peluang ini dikira. Peluang ekonomi. Macam kalau kita tengok di Semenanjung ini berbanding dengan kami dari Sabah dan Sarawak ini. Peluang untuk mendapat latihan. Peluang untuk pengajian tinggi. Kadang-kadang universiti itu di depan rumah saya. Tetapi jumlah orang Iban yang masuk universiti itu mungkin masih lagi terhad. Bukan disebabkan dia orang Iban. Tetapi disebabkan mungkin dari segi keupayaan dia, accessibility dan juga capacity. Itu dari segi peluang. Ketiga, gender. Bukan janda, gender. Maknanya, ketidakseimbangan antara lelaki dengan wanita ada dua aspek yang besar. Pertama adalah dari segi penglibatan dalam tenaga kerja.
Lelaki 76, sekitar 76% terlibat dalam tenaga kerja. Wanita sekarang mencecah 47%. Dan ini ada perkara yang kita katakan sebagai bukan diskriminasi, ya. Bukan disebabkan undang-undang kita mendiskriminasi wanita. Tidak. Tetapi apa yang berlaku ialah disebabkan kesukaran wanita untuk kekal dalam tenaga buruh. Sebab ramai yang bila dia orang dah graduate, masuk universiti, saya tengok di Kelantan pun, ramai wanita yang masuk universiti. Dia masuk universiti ramai, dia masuk tenaga kerja pun agak ramai. Tetapi bila umur meningkat di mana mereka terpaksa menjaga keluarga dan sebagainya, mereka terpaksa keluar. Okay? Lepas tu dia keluar, kajian talent corp mendapati bila ditanya wanita nak tak you balik ke bekerja, rata-rata more than 80% mengatakan dia nak balik bekerja dengan andaian ada peluang. Satu. Kedua, wujudnya peruntukan khas yang diberikan kepada wanita untuk membolehkan mereka memainkan dua peranan. Satu sebagai wanita yang bekerja, satu untuk mengimbangi tugas dia di rumah. Jadi bermaknanya di sini, dari segi level force, wanita kurang yang bekerja berbanding dengan lelaki. Dari segi upah, ramai yang mengatakan, oh itu tidak diskriminasi antara lelaki dan wanita. Sebenarnya wujud jurang yang ketara antara upah lelaki dengan upah wanita mengikut kategori pekerjaan. Khususnya, contoh di peringkat yang paling bawah sekali, ialah kategori yang paling luas jurang dia, iaitu di peringkat yang kurang kemahiran. Wanita, kita dapat gapnya sekitar 39%. But as they go higher, maknanya di peringkat membuat keputusan dan sebagainya, gap dia semakin mengencil, iaitu sekitar 15%. Di sini pendidikan penting, ya. Bila kita melihat pendapatan ini dikaitkan dengan overtime dan sebagainya, itu yang menyebabkan, bukan dengan tujuan untuk mendiskriminasi. Saya ingin memetik tulisan Dr. Muhammad Khalid. Semua orang tahu, The Colours of Inequality. Kan, dia mengatakan bahawa Khalid membuktikan bahawa 20% daripada rakyat Malaysia, golongan berada, memiliki 52.1% harta kekayaan. Dan 40% lagi golongan tidak berada, at the bottom of 40, hanya memiliki 8%. Kita boleh tengok gap. Okay? Selain itu, 95% aset kewangan berada di tangan 20% rakyat yang berada, dan 80% rakyat biasa hanya memiliki 5%. Kita tengok dari segi jurang gap, tapi kalau kita tengok dari segi teori ekonomi dan sebagainya, dia ada dua piramid songsang. Kak Situ boleh jelaskan sikit? Okey, terima kasih Datuk atas soalannya. Kebetulannya saya juga ingin bercakap tentang buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Khalid itu tadi, The Colour of Inequality. But sebelum tu, izinkan saya pun setuju jugalah dengan doktor tu tadi. Look at on the isu yang kita akan bangkitkan hari ini. 2020, jurang semakin melebar. But first of all, sebelum saya meneruskan menjawab soalan Datuk ni, what is actually our aim? Kita ingat sejarah waris 2020 ni berkisar kepada wawasan 2020. So di mana sebenarnya hasrat negara pada waktu itu? Saya masih ingat masa saya kecil dulu, bila saya masa sekolah, diminta untuk melakarkan bagaimanakah pandangan kita terhadap wawasan 2020. Apa yang kita lukis, bangunan tinggi dengan kereta terbang, dengan begitu tinggi bayangan terhadap science and technology that will be impart in the country, so that kita mengharapkan 2020 Malaysia menjadi sebuah negara maju dan mempunyai modal insan yang berpengetahuan tinggi. Maka itulah pada waktu itu kita melihat 2020 ialah untuk membawa Malaysia ke negara maju seiring dengan Jepun, Amerika Syarikat, Norway dan sebagainya. Sekarang bila kita melihat pula hasrat baru, yang dilihat 2020 adalah di mana kita ingin menjadikan Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi. So saya nampak jurang antara dua faktor itu tadi adalah agak melebar. Di mana jika kita inginkan negara kita menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, kita ingin meletakkan kita seiring dengan Qatar, seiring dengan Brunei, mungkin negara-negara minyak yang lain. Mereka tak maju,
Tapi mereka berpendapatan tinggi. Jadi mengikut apa yang dikatakan oleh Dr. Khalid tu tadi, ya, beliau berkata, saya petik sedikit satu statement, dalam usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi, kejayaan itu tidak boleh diukur dengan wang ringgit sahaja. Wang ringgit can easily, okay fine, GST is helpful for the country. Does it helpful for the people? So, dia akan create different phenomena. Di mana bila harga makin meningkat, menyebabkan keberhutangan makin tinggi. Jurang keberhutangan sebenarnya adalah faktor yang makin melebar apabila kita menuju ke arah negara yang berpendapatan tinggi. So, kalau kita ingin meletakkan negara kita sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi, of course, kita create 2-3 billionaire, giving them APs, giving them license, they can become millionaires. Puratakan mereka, yes, we can get 4,500 per month as to achieve pendapatan tinggi. But is that what we want? We want people in our country to be highly technology savvy. You know, kita inginkan pekerja yang mempunyai, of course, pengetahuan tinggi, dan kita tidak ingin mengharapkan kemahiran daripada luar ataupun even buruh murah daripada luar. So I think this is things that we have to look at on when we talk about jurang semakin melebar. One is of course the issue yang disebutkan tadi, apa tu yang dipanggil assets keuangan yang dimiliki. Dan kalau kita lihat statistics again, DKWSP, it was found that 67% of pencara KWSP is those yang pendapatannya 2,000 ke bawah. Dan kalau kita lihat juga, assets yang dimiliki oleh rakyat Malaysia adalah all liabilities. It is not even assets, it's a liabilities. So ini saya rasa kita kena jujur. Kita kena jujur. So, saya tertarik dengan apa yang Dr. Nick mengatakan bahawa kita jangan kira dari segi nilai wang ringgit. Kita kena tengok dari segi lain. Datuk, saya saya nak tanya sikit, Doktor. Saya nak tentang masyarakat berhutang. Indebted society ini. Sekarang ni kalau kita tengok kata-kata orang yang keluar universiti dah berhutang dah. Nak beli kereta dan sebagainya, kadang-kadang dia punya pendapatan negatif. Deficit. Jadi sejauh mana masalah ni berlaku di Malaysia lah? Datuk, sebelum saya jawab Datuk, saya nak boleh tak saya agree to disagree? Okay, sure. You are professor. Kena buka. Saya kena minta izin sebab bukan izin. It's just a polite way of saying. Gini, saya yang Prof Madeline sebut pasal horizontal and vertical inequality, I am a bit worried. Saya ada sedikit kekhawatiran sebab terakhir ini sebenarnya betul, satu waktu we are very comfortable there. Kita cukup selesa di situ. Tetapi akhir-akhir ini sebenarnya kita sedikit terganggu. Sebab ada dua perkara sebenarnya kalau saya nampak. Yang pertama sekali, equity ethnic, especially kaum Melayu yang masih dilihat, ada yang mengatakan 3 kali lebih maksudnya kaum Cina tu 3 kali lebih menguasai ekonomi daripada orang Melayu. Kita tak pernah sebenarnya tak pernah sampai 25%. Target 30%, tadi pun Prof Madeline ada sebut mengenai dasar ekonomi baru. Keberhasilan dasar ekonomi baru untuk merapatkan jurang antara kaum, yes, to a certain extent kita dapat. Tetapi kita tak pernah capai 30%. Kita pernah sampai 22 point sekian persen. Dan terakhir ini saya dengar kita berada dalam kurang lebih 21% equity Melayu. Dan lebih mengkhawatirkan, lebih mengerikan, 21% itu tidak diwakili oleh people like you and me. Orang-orang seperti orang-orang banyak. Tidak. Lebih banyak diwakili ataupun dikontribute oleh GLC. Institutional. Itu satu kekhawatiran. Satu perkara lagi, hari ini kita sebut income ataupun pendapatan isi rumah kita berada dalam kurang lebih 5,900, katalah 6,000 lah kita pukul rata. Dia average ni sama lah macam Prof Madeline kata tadi. Cerita pasal average ni dia boleh memberi satu misleading, satu gambaran yang pada saya misleading, yang tak tepat. Sebabnya begini, it can be skewed to the left, it can be skewed to
to the right. Ataupun apa istilahnya, dia lebih mirip cenderung ke kiri ataupun cenderung ke kanan. Kita tidak ada the total bell shape. Yang kuatirnya 6,000 itu dikontribusi oleh sekian kecil persen orang yang billionaires, ya, yang kita create ataupun the millionaires yang kita create. Yang lain ni sahaja menyukupkan perhitungan sahaja. Jadi saya dah lupa dah soalan Datuk. Saya nak jawab soalan Datuk dah ni sebab nak cerita pasal benda tadi tu. Indebtedness, yes. This is ini satu perkara yang pada saya Masyarakat berhutang cukup mengkhawatirkan. Sebab ini hampir menjadi budaya kita. Saya kadang-kadang heran, kita dah dengar banyak kali. Banyak sangat kita dengar. Saya ingat mungkin di pertengahan 90-an. Satu waktu itu orang kita seronok bila dapat kad kredit. Dan kad kredit itu sebenarnya bukan digunakan sebagai kemudahan untuk kita bertransaksi, beli barang dan lain sebagainya. Tetapi lebih digunakan sebagai sos untuk mendapat loan, dana. Which is very scary. Sebab itu kita dengar banyak golongan-golongan muda terutamanya dalam satu waktu itu dia dihambat ataupun berhadapan dengan kemungkinan bankruptcy kerana berhutang kad kredit. Tetapi masalah ini sebenarnya bukan hanya di kita. Singapore surprisingly juga mengalami perkara yang sama pada waktu. Sebab itulah kalau kita nampak, kalau kita follow through, urusan untuk mendapat kad kredit ini satu waktu very relax, very easy, cukup mudah. Hari ini saya ingat lebih stringent kerana perkara yang berlaku tadi. Dan bukan hanya di situ, beli kereta. Saya tak usah pergi jauh lah, kita tengok negara jiran kita, negara Thailand, negara Indonesia. Saya masih ada gambaran dalam kepala saya, orang di Indonesia tu pergi beli kereta, bawa duit satu plastik bag. Because tak suka berhutang. Dan saya juga dengar dalam beberapa perbincangan semalam, ada saudara kita itu, dia nak beli rumah, dia tunggu sekian lama supaya dia ada duit untuk beli rumah. Tetapi golongan-golongan ini, kelompok-kelompok ini sebenarnya kelompok yang tersangat minoriti. Kelompok yang banyak di kita itu, ada sedikit saja cukup saja duit untuk down payment, ikat, beli barang, kereta, rumah, loan sampai 9 tahun. Kereta rosak, loan belum habis bayar. Okey Prof, kita akan berbalik kepada Prof. Saya akan bertanya tentang soalan macam mana harga rumah sekarang ni 500 ke atas. 500,000 ke atas yang orang tak mampu beli. Sekarang ni saya akan buka soalan kepada para hadirin sekalian. Kalau boleh kita ambil satu soalan. Satu soalan daripada hadirin berkenaan dengan isu-isu soalan-soalan berkenaan dengan jurang ini. Saya rasa ini adalah satu soalan yang amat penting, amat besar, amat mencabar untuk sebuah negara yang akan menuju sebuah negara maju dalam masa 5 tahun. Jadi satu soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Muhammad Nabi Ismail, Senior Lecturer UMK dan kepakaran dalam bidang usuluddin dan Islamic thinking. I want sharing my idea this morning. Pada saya untuk mengurangkan jurang, contohnya apabila kita cakap tentang jurang ini lebih kepada ekonomi lah, kan? Ataupun duit. Dan untuk mengurangkan jurang ini tidak pada saya perlu diperkasakan pendidikan itu. Because money coming with knowledge. Contohnya bagi masyarakat nelayan dan juga petani, perlu diperkasakan mereka selain daripada bergantung pada sumber laut bagi petani dan sumber sawah khasnya bagi sumber laut bagi nelayan dan sawah bagi petani. Ada juga kemahiran-kemahiran lain untuk menjana pendapatan. Kalau berlaku musim tengkujuh contohnya, selain daripada sumber asas itu adanya pendapatan lain. Dan ini dah penting. Dan di samping kerajaan terus memperkasakan generasi muda, golongan Y dengan pendidikan yang berskala tinggi untuk memenuhi pasaran pekerjaan masa akan datang. Yang kedua, saya lihat Wawasan 2020 ini akan berjaya dan pasti akan berjaya kerana Wawasan 20 dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri satu ketika dahulu dan diteruskan oleh Tun Abdullah Badawi dan sekarang ini diteruskan oleh Datuk Seri Najib Razak yang memberi jaminan begitu komited Wawasan 20 ini akan berjaya sedikit masa lagi. Yang penting pada saya kuasa itu. Sekarang ini negara dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Najib dan semua pihak
termasuk kepimpinan negara yang sebelum ini perlu beri sokongan sepenuhnya dan kepercayaan sepenuhnya kepada Perdana Menteri hari ini untuk memacu negara sehingga mencapai negara maju, mencapai wawasan 2020 kan. Jangan diganggu dan diberi peluang kepada Perdana Menteri hari ini untuk terus melaksanakan tugas-tugas beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa Dr. Madeline boleh jawab tentang soal pendidikan, jurang pendidikan. Ya. Okey, terima kasih. Izinkan saya untuk memberi respon kepada yang di Ustaz saya sebab dia dari Usluddin tadi. Dan juga berkaitan dengan hutang ya. Isu hutang ni sudah menjadi satu isu yang sangat besar Malaysia antara negara di dunia yang pula dikatakan nisbah hutang kepada GDP dia tinggi. Satu di peringkat negara, satu di peringkat isi rumah. Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian ya. Yang kedua, saya tertarik tadi berkaitan dengan pemerkasaan ya. Kalau kita lihat BRIM ya, cuba kita lihat BRIM. Ramai orang mempersoalkan BRIM. Tapi saya rasa saya bukan orang yang paling layak untuk mempersoalkan BRIM sebab saya duduk senang lenang di Kuala Lumpur. Tapi kalau membayangkan saudara mara saya yang menerima pendapatan sekitar RM300, apalah RM1,000 untuk setahun. Bila saya congak, rupanya dia dapat 40 sen sehari. So kalau siapa yang nak mempersoalkan, sila persoalkan 40 sen itu. Tapi bagi saya yang perlu kita persoalkan berkaitan dengan BRIM ialah berkaitan dengan pelaksanaan dia. Macam sekarang untuk bajet tahun ni, di mana kita melihat BRIM sekarang diagihkan kepada mereka yang di bawah kategori e-kasih. Jadi maknanya proses penilaian itu sudah berlaku. Jadi balik kepada apa yang dibincangkan tadi, bagi saya bukan saja BRIM itu diberikan dalam berbentuk handout 1,000 ke 1,200 ke berapa tu, tetapi ia mesti disangkutkan dengan capacity building. Apa yang berlaku sekarang, duit hanya diberikan, lepas tu bye-bye, habis. Sedangkan apa yang disebutkan Ustaz tadi, bagaimana kalau kita boleh, kita cadangkan, supaya BRIM ini kita sangkutkan dia dengan pembangunan kapasiti keluarga, isi rumah. Maknanya bila dia menerima BRIM itu, maka anak dia layaklah yang lain-lain. Sebab yang kita takut ialah generasi yang akan datang ini yang akan menjadi bukan saja miskin, yang menjadi golongan yang miskin tegar. Sebab nak keluar daripada kemiskinan bukan perkara yang mudah. Ya. Dan yang ketiga saya ingin kaitkan juga dengan wawasan 2020. Sedikit saya setuju tapi ada juga yang saya mungkin khawatir tentang 2020 ni. Ayat yang disebut kalau kita baca tentang wawasan 2020 ini, apa yang diidamkan, yang dicita-citakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika itu semasa dia menggubal wawasan 2020 itu ialah supaya Malaysia mencapai status negara maju dengan acuannya sendiri. Perkataan acuan sendiri ini perlu disangkutkan dalam perkataan ini. Maknanya kalau kita hanya mencapai negara maju dengan berpendapatan USD 15,000 secara purata dari segi pendapatan ni, tetapi acuan kita sudah hilang adab resam kita sudah hilang jati diri kita, di mana kita lebih banyak lagi melihat kita melihat keluar tanpa melihat diri kita. Berapa ramai di kalangan kita boleh tanya pelajar kita. Saya sering bertanya pelajar kita, apa sastra Melayu yang you dah baca, sastra Iban yang you dah baca, sastra Cina tempatan yang you dah baca. Semua ngenok. Dia kata tak baca. Tapi dia membaca novel-novel luar. There's nothing wrong with that. Tetapi bermaknanya kita perlu menilai semula. Kita lihat balik pada diri kita sendiri. Lihat kurikulum kita. Saya membesar membaca buku Nusantara. Saya membesar membaca buku Usman Awang. Saya membaca buku the sastrawan ni. Saya dekat Sarawak kena baca wajib masa tu. And also saya membaca English literature. Sekarang saya tanya student saya, kenal Usman Awang? Siapa dia yang dia orang kenal? Samad Said lah. Sebab apa dia kenal? Janggut dia putih. So dia baik dia tak keliru dengan Prof. Kamarudin. So balik pada cerita ni, saya balik pada yang saya ingin sentuh. Maknanya kita mungkin mencapai, kita besar kemungkinan kita dapat mencapai status negara maju dengan modal baru ekonominya yang nak memacu kita, bukan main laju lagi nak pacu sampai kita tercungap-cungap. Di universiti pun tercungap, KPI yang penting kan. So tetapi yang saya khawatir, jati diri kita. Lihat saja media sosial kita. Adab orang kita. Kalau marah-marah yang tak tahu adat batasan dia. Kalau sukanya bukan main suka sekali lagi. Itu saja sebelum dia berhentikan. Ya, saya bagus. Sebelum kita pergi ke topik tu, soalan saya sebelum kita break tadi ialah tentang
harga rumah. Okey, Prof sebagai seorang Ya. yang pakar dalam properti Okey. boleh terangkan sikit dah apa rasionalnya Okey. sekarang ni. Datuk, sebelum saya ni suka pick up because saya rasa Kalau tidak tak selesai kalau ni, tidak tak selesai tapi tak ke? apa. You know, let the show must go on. Okey, right. Gini tu. Saya nak pick up on pendidikan. Ya. Tadi pun kita sebut dasar ekonomi baru. Ya. Sebenarnya dasar ekonomi baru banyak facets dia. Ya. Banyak pendekatan, banyak strateginya. Dan strategi yang paling berhasil ialah pendidikan. Ya. Kerana pendidikan satu waktu dahulu profesional Melayu hanya ada 4.9% di Malaysia. Hari ini kita berada dalam sekitar 50%. Ya. That is satu manifestation that it is a success. Ya. Tetapi dalam aspek-aspek lain itu banyak dipertikaikanlah pelaksanaannya. Tetapi hari ini pendidikan itu kita tidak boleh lihat seperti kita lihat sebelum ini. No more. Tak boleh. Kalau kita lihat pendidikan seperti kita lihat hari ini kita pun tahu orang kita yang melalui proses pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, keluar sekalipun kerja kadang-kadang tak seberapa dapat hasilnya. Dan lebih sedih lagi kadang-kadang kerja yang mereka ceburi itu tidak inline pun dengan apa yang mereka pelajari. Sebab itu hari ini saya ingat kerajaan kita dah maybe pada saya lah ya, kalau saya boleh katakan this is a tongue in cheek kind of remark. Perhaps it's a little bit too late. Ya, kita dah mula melihat kepentingan TVET. Kita melihat kepentingan vocational. I think itulah satu perkara. Dan kita harus fokus ke situ. Ya, I think lebih kemahiran comes into the picture. Supaya orang kita, dia mempunyai kemahiran yang berbagai, yang boleh menambah hasil pendapatan dia. Property, balik kepada property. Ni cerita Datuk Zain ini, kita boleh duduk 2 hari ni, Datuk. At one point in time, satu waktu, average income Malaysian. Pendapatan purata Malaysian boleh beli average house satu waktu. Yeah. Dan satu waktu kalau kita go back to the 80s, balik kepada 80, zaman tahun 80-an, lebih gambarnya is even more rosy orang kata, lebih menyenangkan, lebih menyeronokkan. Kenapa? Ada deposit, ada duit untuk bayar deposit, beli rumah, ambil loan yang banyak tersedia. Itu masalah satu lagi kita, itu loan sangat banyak tersedia. Sehingga tak susah untuk orang dapat loan. Balik kepada cerita tadi, ada deposit, ada duit untuk bayar deposit, loan tersedia, sewa yang dia boleh dapat daripada rumah-rumah itu tadi is more than enough, lebih daripada mencukupi untuk service the loan. That was the situation. Dan hari ini is totally the opposite. Samalah keadaan kita hari ini. Saya ingat perkembangan kita laju, tetapi perkembangan dari segi pendapatan itu yang agak lagging behind, agak sedikit ketinggalan. Hari ini sedih sebab kalau cerita pasal dalam konteks jurang, hari ini rumah mewah ataupun the upper end, rumah yang di bahagian atas lebih banyak dijual, lebih mudah dijual. Spekulasi interesting. Spekulasi ini hanya terjadi 2 perkara, Datuk. Dia terjadi satu, orang itu mempunyai privilege information. Dia mempunyai akses kepada informasi yang orang lain tak ada. Orang lain tak ada, kita bolehlah speculate. Tetapi kalau kita ada information seperti itu, kalau kita tidak ada capacity, kita tak boleh nak speculate. Kita tahu kawasan itu akan maju. Hari ini orang belum banyak tahu. Kita boleh masuk dan kita beli dan kita boleh speculate. Kalau tak ada capacity, tahu je lah. We cannot do much. Tetapi itulah. Okey, kita break, kita ambil soalan. Sebentar lagi, Prof kena cari penyelesaiannya. Ya, silakan. Silakan, dia orang kuat. UMK, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Universiti Malaysia Kelantan. Saya optimistik yang jurang ini sangat boleh kita atasi. Tetapi saya sangat khawatir sesuatu perkara yang saya istilahkan sebagai keberanian politik. Ya. Political will. Ya. Dan kerana kalau tidak ada political will ini, segala isu berkait dengan jurang itu saya percaya amat susah untuk kita selesaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. So saya rasa itu soalan pembunuh lah. Yeah. The killer question iaitu back to orang kata iltizam politik, sama ada mau atau tidak. Jadi Profesor Nick untuk bagilah. Ya. Okey. Ya. Terima kasih Prof Datuk soalan itu tadi. Okey, satu lagi yang saya ingin kongsikan ya. Sebenarnya saya setuju sangat dengan Dr. Madeline tadi berkenaan dengan jati diri kita. Ya. Saya pun setuju. Jurang kita sebenarnya cara untuk merapatkannya is a
group work. Everybody has to work together. Okay? Tapi dengan syarat kita mempunyai jati diri yang kuat. Dan satu yang saya suka juga daripada buku Dr. Muhammad Khalid tu tadi, dia mengatakan kerajaan wajar menukar imej dan pendekatan dari negara berteraskan politik kepada berteraskan perniagaan. So maksudnya the focus has to be on the economy rather than on the politicals. So for that, kita seharusnya bekerjasama dengan GLC, dengan kementerian-kementerian lain. Agar kalau ini boleh dilakukan, mereka adalah pemangkin ke arah merapatkan jurang ekonomi khususnya. Dan berbalik kepada wawasan 2020 itu tadi, ya, kita lihat ke arah untuk menjadikan negara kita negara yang berpendapatan tinggi tidak mustahil. There's an easy way and also a hard way to do it. Tetapi menjadikan negara kita sebuah negara maju itu sebenarnya memerlukan kita semua untuk membawa negara kita, khususnya untuk menjadikan, of course, belia-belia kita yang dikatakan Gen Y itu tadi mempunyai pemikiran yang berbeza, kepakaran yang berbeza, dan mereka sepatutnya inovatif. Dan saya seronok bila mendengar bajet baru-baru ni, bajet untuk keusahawanan, untuk membangunkan belia-belia agak tinggi. Maka ini adalah salah satu cara bagaimana untuk kita mengurangkan jurang tu tadi. Dan satu lagi, ke arah negara maju itu sebenarnya seiring, kalau kita kata dia ada risk and return relationship, which is positively related. The higher the country in terms of mempunyai pendapatan yang tinggi, the higher will be the cost of the product. Saya rasa itu adalah iltizam kerajaan sekarang. Kerajaan mesti ada that political will to bridge the gap. Yang itu kita kena ada jurang. Kalau kita lihat negara maju contohnya Amerika, fine, pendapatannya tak tinggi, tapi cost of living is low. You can buy a carton of milk with only $1. Okey, kita Prof Madeline, kita balik kepada jurang pendidikan lah. Okey. Do you agree? Adakah Profesor setuju tentang dasar meritokrasi yang akhirnya akan menyebabkan berlakunya jurang antara pelajar yang lemah, pelajar yang terlalu cemerlang dan sebagainya dalam pendidikan negara? Okey, dalam ekonomi kita ada dua pendekatan yang boleh kita gunakan dari segi dasarnya. Pertama, you allow the market to go free. You jangan campur tangan sebab menurut pendekatan ini yang terbaik nanti the survival of the fittest. This is where liberalization is all about. Maknanya kalau you kuat, you hebat, maka you akan masuk universiti. Now, the other argument ataupun persoalan bukan persoalan, pendekatan yang kedua yang digelar sebagai whereby you intervene. Maksudnya ada campur tangan dalam kes ini selalunya pemerintah. Now, kita boleh pilih sama ada untuk terus, kita boleh memilih untuk biarkan pasaran ataupun kita boleh intervene. Nah, pada satu ketika memang kalau kita lihat di dasar ekonomi baru dulu khususnya di mana kerajaan terpaksa campur tangan, you intervene supaya membolehkan kita meletakkan kota, kita meletakkan apa-apa supaya memastikan ada orang Melayu yang masuk universiti. Jangan lupa, bukan saja orang Melayu dengan kotanya, ada Cinanya kotanya, ada India kotanya. Jangan hanya melihat orang Melayu saja yang ada kota, sebab saya tahu ada juga student-student saya yang tidak layak, tetapi disebabkan latar belakang etnik dia. Maknanya kota ni jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, ya. It's an affirmative action untuk menyelesaikan masalah untuk sementara. Now, pada mulanya then after that we let go because of political problem kita, di mana kita terpaksa negotiate. Saya ingat lagi, sebab saya ni umur saya sama dengan dinosaur lama juga dekat UKM tu, saya sempat melihat peralihan ini. Bila masuknya meritokrasi, sampai sekarang saya dah tak jumpa lagi orang Iban masuk dekat fakulti ekonomi. Sebab mereka sudah tidak layak. Jadi saya cuma lihat Iban lah. Yang Melayu tu saya tak nampak sangat lah sebab saya sibuk dengan orang Iban ni. Tapi ini hanya analogi saya, ya. Jadi bermaknanya di sini saya belum cerita lagi whether orang Kelantan ada dalam tu, saya tak tahu lagi. So balik pada ni, jadi sekarang persoalannya kita berada dalam dunia yang digelar sebagai it's a very liberalized environment.
maka orang semua mengatakan, oh, meritokrasi ini memang yang terbaik untuk kita supaya kita mencari orang yang terbaik. Tetapi jangan lupa, ada masih lagi di kalangan orang Kelantan, di kalangan orang Iban, orang Perlis, orang Melayu, orang Cina, orang India yang memerlukan perlindungan. Yang kita kata ini ialah affirmative action ini. Be very careful about how we manage all these things. It is not about it's not a zero sum game. Bukan bermaknanya kita Robin Hood ekonomi, rampas daripada satu, kita kerahkan pada satu. Dalam ekonomi Malaysia, it is about enlarging the cake. Memperbesarkan kek itu. That's why itu tanggungjawab kita semua. Bagaimana kita nak memperluaskan kek itu. Bukan dengan merampas dari rakan kita kaum Cina, rampas bagi kepada orang Iban. Itu bukan cara dia. Walaupun orang Iban kuat sumpit. Jangan, itu bukan cara dia. Jadi bermaknanya di sini, orang Melayu ada haknya, orang Cina ada haknya, orang India ada haknya, dan orang pribumi yang lain. Walau bagaimanapun, walaupun saya berkata sedemikian, saya ingin balik kepada emosi saya sebagai orang pribumi di Sabah dan Sarawak. Kami masih lagi merasakan bahawa kami masih lagi jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan daripada arus pembangunan perdana ini. Bukan disebabkan oleh out of design, bukan disengajakan, mungkin disebabkan oleh apa kata orang, geografi. Sarawak saja seluasnya semenanjung Malaysia. So bayangkan population 2 juta. Jadi persoalan tadi yang ada Datuk tanyakan, adakah ini apa dia kata tadi, bajet ini adalah ia bajet politik. Well, it depends on how you want to look at it. Bagi saya, ini adalah rancangan yang terakhir untuk kita mencapai status negara maju. Rancangan Malaysia ke-11 dan juga bajet tahun 2016 ini adalah bajet yang antara yang terakhir sekali. Jadi kalau Datuk Seri Najib, kalau Perdana Menteri, kalau Menteri Kewangan tidak melihat pada Sabah dan Sarawak, bila lagi? So, jangan persoalkan. Jangan persoalkan kenapa ada Pen Borneo bernilai 28 bilion. You all di Semenanjung dah berpuluh-puluh bilion lah. So, 28 bilion tu dibagi dengan 5 tahun, tak ada benda. So, jangan kita persoalkan. Sepatutnya, kalau contoh kalau nak buat juga pen daripada Kelantan sampai ke KL, kita sokong sama-sama. Sebab dia akan mewujudkan trickling down effect, spillover effect dan sebagainya. Panjang cerita Iban. Okey, Prof, panjang cerita. Kita ada 2 minit lagi. 1 minit daripada Prof. Okey. Penyelesaian kepada harga rumah yang melonjak ni, dan saya akan tutup sekali. Silakan. 2 minit. Penyelesaian saya nak cari. Saya nak satu sikit saja. Nak betulkan sikit saja. Sebenarnya tidak layak, tetapi tak mampu bersaing. Sebenarnya bukan tak layak, dia tak mampu bersaing dengan orang yang lebih tinggi kelayakannya. Dan kerana tidak level playing field lah. Sebab itu perlukan affirmative. Kalau kita biarkan the free system, kita tak akan selesaikan masalah. Tapi sekarang free system. Itulah dia. Kesenjangan ataupun jurang ini akan terus melebar kalau dibiarkan. Because it's easy for you to make your second million. Orang kaya mudah untuk dia generate income daripada orang susah untuk generate kekayaan. Dan tadi Datuk tanya spesifik kepada saya jawab. Sebenarnya banyak pendekatan yang boleh kita ambil. Saya rasa saya setuju dengan political will. Kerana ia tidak boleh dibiarkan the free system untuk correct itself. It will not correct. Kesenjangan itu, jurang itu akan sentiasa melebar. Pendekatan dia affirmative, yes, it has got to be affirmative. Kena ada campur tangan, kena ada keberanian politik untuk membuat. Dan sebenarnya begini, saya sebut dalam cerita pasal property, pasal rumah lah, kita ambil mudah rumah, semua orang perlu rumah. Saya heran, kenapa kita, daripada dulu-dulu saya sebut ni dengan pihak berkuasa kita. Kita tanah banyak, relatively kalau kita hitung antara penduduk kita dengan geografik ataupun keluasan tanah kita, kita tak perlu buat flat. Kita tak perlu ada rumah yang high density seperti itu. Tetapi kerana semua orang nak bertumpu kepada satu focal point, itulah jadi begitu. Kalau kita manfaatkan resources tanah kita yang banyak, tetapi untuk itu perlu ada a very direct intervention daripada government. Highway is one example. Di mana ada highway, di mana ada exit point, kawasan itu akan maju. Orang akan mau untuk duduk di situ. Dan kalau kita berfikir secara komprehensif, tempat-tempat yang tadinya tidak dilihat orang pasti tak mahal. Dan government can go in untuk develop that area untuk memungkinkan rumah-rumah dibangun dengan harga yang mampu orang banyak beli. Sama juga dengan kemudahan-kemudahan lain. Kita tengok apabila kita pindahkan satu aktiviti ekonomi yang besar, kawasan itu akan berkembang. That requires the political will dan... Okey, terima kasih. Selain daripada itu, saya rasa sikap tamak
pemaju yang mengambil untung lebih kepada 40%. Ya? Saya kena sebut. Satu kita dah perkara. kena tutup dah. Dengan itu saya rasa yang sebenarnya banyak lagi skop yang harus kita cover untuk membincangkan tentang jurang ini, iaitu tentang jurang selain daripada jurang pendidikan, jurang integrasi nasional telah dibincangkan, jurang digital, jurang kesihatan, ya, jurang kepenggunaan dan jurang pemilikan rumah sebagaimana yang kita bincangkan. Tetapi salah satu sebelum kita tutup ialah saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah tentang negara bangsa itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa adalah sepatutnya adalah sebuah negara yang bersatu padu. Tetapi adakah negara kita ini sebuah negara tanpa bangsa? Jadi itu adalah sesuatu yang perlu difikirkan. Adakah sistem education, sistem pendidikan kita telah menyatukan kita semua? Dan adakah sistem pendidikan kita disebabkan ada 3 sistem yang berbeza ini daripada satu sistem sebagaimana negara-negara lain telah memisahkan kita semua? Kita ada 5 tahun daripada sekarang untuk bercakap tentang negara bangsa. Tetapi adakah kita akan tercapai semua ini? Tanpa negara bangsa, apa yang kita bincangkan semua ini, saya rasa tuan-tuan boleh fikirkan. Dengan itu saya sudahi. Kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Kita sudahi majlis kita, Majlis Advokasi Ilmuwan MPM bersama utusan dan RTM, dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.